TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Nisa nak tanya, tahu tak apa itu pendidikan STEM? Menurut laman web stem.padu.edu.my, pendidikan STEM adalah pengintegrasian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Pendidikan STEM ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab ia meliputi pelbagai aspek kehidupan seharian dan dunia di sekeliling kita. Oleh itu, bagi mengukuhkan pendidikan STEM, Kementerian Pendidikan Malaysia, satu program telah diadakan iaitu STEM Online Challenge 2020 pada 1 Mei hingga 3 Disember, anjuran bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian KPM. Ada 10 kategori yang dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. 5 kategori bagi aktiviti sekolah rendah dan 5 lagi bagi sekolah menengah dengan penyertaan seramai 25,848 murid seluruh Malaysia. Oleh itu, kita akan menonton video-video yang terpilih sebagai pemenang kategori masing-masing, dimulakan dengan kategori Projek Video Digital Stay at Home COVID-19. At the end of the year 2019, the COVID-19 pandemic is currently spreading across the world in an unprecedented way. This cruel virus has affected millions of lives, and it should not be seen as a tribal matter. Malaysia's Prime Minister Muhyiddin Yassin has announced new economic measures, saying the country may need to extend its partial lockdown for another 2 weeks. Malaysia has seen daily three-digit increase consecutively the past week. Now, on Monday, the number of new cases surged to 212. Direktur Kementerian Kesihatan menyatakan kes positif COVID-19 di negara ini akan terus meningkat. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Every morning, I make a cup of coffee for myself and probably with some bread or biscuits. As usual, I like to take my bike out for a spin around the neighborhood. When I was about to head out, I received a notification about the latest COVID-19 news. The situation was kind of serious, so I can't go out. Guys, what a bummer. I head back in and wonder what should I do. Suddenly, a thought came to mind, and I started to Google on how to better myself during quarantine. Starting off with exercise. Exercising can keep our body healthy and fit during quarantine. Next, I grab a book from my bookshelf. It's about computer knowledge and troubleshooting solutions. Speaking of computers, I decided to edit some footage to improve my editing skills. I ended the day by browsing some funny memes on social media. I felt tired and went to bed around 11 p.m. These are the few ways to stop the coronavirus from spreading. The coronavirus is transmitted through air, contact with contaminated objects, and direct contact with an infected person. To prevent the disease from spreading, we should wash our hands frequently, cover when sneezing or coughing, maintain proper social distancing, and wear masks when leaving the house.
Itu dia olahan yang menarik dan kemas oleh adik Ting Kiong Sik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skodai Johor Bahru. Seterusnya kita akan menonton video bagi kategori pertandingan sains kraft oleh adik Nur Najihah Hasyun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Selangor. Petang kemarin, saya berhasrat untuk pergi berkelah bersama kawan saya. Saya membawa aiskrim di dalam beg plastik. Sementara menunggu kawan saya lebih kurang 30 minit, saya mendapati aiskrim yang saya bawa telah pencair. Macam mana ni? Saya tahu, mari buat mini chiller box yang boleh melambatkan pencairan ais. Hai, saya Nona Jiasion tingkatan 3. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mini chiller box. Kain ini daripada sarung bantal yang lama. Warnakan cardboard anda dengan warna-warna yang cerah. Untuk membuat kotak luar, ini adalah ukuran-ukuran yang diperlukan. Cantumkan bahagian-bahagian seperti berikut. Kemudian kemaskan sisi kotak dengan pita pelekat. Seperti ini. Seterusnya, mari buat kotak bahagian dalam. Ini adalah ukuran-ukuran yang diperlukan. Balutkan dinding kotak dengan plastik supaya senang dilap jika basah. Kemudian, cantumkan bahagian-bahagian cardboard tersebut. Untuk membuat tali mini chiller box, gunting kain dengan kelebaran 21 cm dan panjang yang diingini. Kemudian, lipatkan kepada 3 bahagian. Kemudian, buat lubang di sisi dan bawah mini chiller box untuk memasukkan talinya. Cantumkan kedua-dua penghujung tali tersebut. Saya selitkan kain di bahagian bawah kotak untuk berikan sokongan yang maksimum. Sekarang, sediakan bekas telur. Ini adalah ukuran-ukuran bekas telur yang diperlukan. Gam dan masukkan bekas telur di dalam kotak besar. Kemudian, masukkan kotak bersaiz kecil. Tada! Sediakan ukuran-ukuran ini untuk mengemaskan lagi mini chiller box. Kemudian, tampalkan pelekat velcro seperti berikut. Tampalkan juga kain di bahagian penutup kotak. Balutkan bekas telur untuk diletak pada penutup kotak sebagai penebat. Masa untuk menceriakan mini chiller box anda. Tada, mini chiller box sudah siap. Kelebaran tali dapat mengurangkan tekanan kepada bahu. Ianya juga praktikal dan boleh dibawa ke mana-mana. Konsep sains yang ada pada mini chiller box ialah: yang pertama, kotak merupakan penebat haba. Yang kedua, bekas telur juga daripada kertas dan ia memerangkau udara yang menjadi lapisan penebat di keliling kotak kecil dan pada penutup. Ini menjadikannya lebih kedap udara. Yang ketiga, warna yang cerah merupakan pemantul haba yang baik. Dan yang keempat, ais dibalut dengan tuala untuk mengelakkan udara dalam kotak mencairkannya. Masa untuk eksperimen. Saya menyediakan 2 bekas ais dan dilabelkan sebagai A dan B. Kemudian saya balut bekas A dengan kain dan memasukkannya ke dalam mini chiller box. Manakala bekas B diletak di luar. Tunggu selama 30 minit. Eksperimen ini dijalankan pada suhu persekitaran 25 darjah Celsius. Daripada pemerhatian, lebih daripada 50 ml cecair terhasil dari bekas B, namun tiada cecair di bekas A. Jadi, dalam 30 minit, ais dalam bekas A belum mencair. Sampai bilakah chiller box ini mampu melambatkan pencairan ais? Mari kita lihat. Wah, ais mampu bertahan selama 7 jam. Kesimpulannya, chiller box ini benar-benar dapat mengelakkan udara panas masuk ke dalam kotak. Ais saya tidak mencair sepenuhnya sehingga 7 jam. Berjaya! Sekian, bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kreatif betul penghasilan mini chiller box yang ditunjukkan sebelum kita berehat tadi. Video seterusnya oleh adik Nazura Hana Muhammad Haidir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro bagi kategori persembahan STEM. Jom kita saksikan. Teh 3 layer, gula merah, susu sejat dan teh dalam 3 lapisan yang berbeza. Satu hasil kreatif yang menggunakan aplikasi prinsip ketumpatan. Apa itu ketumpatan? Bersama saya, Nazura Hana, mengupas tajuk ketumpatan.
Ketumpatan merupakan fenomena yang menyebabkan suatu bahan timbul atau tenggelam dalam cecair yang berbeza. Objek yang lebih tumpat adalah objek yang akan tenggelam di dalam bendala yang kurang tumpat. Begitu juga sebaliknya. Objek yang kurang tumpat adalah objek yang akan timbul di atas bendala yang lebih tumpat. Fenomena ini boleh berlaku sama ada dengan kombinasi cecair dan pepejal atau dua cecair yang tidak larut antara satu sama lain. Apakah maksud ketumpatan? Ketumpatan sesuatu bahan boleh didefinisikan sebagai jisim per unit isi padu bahan tersebut. Sebagai contoh, 200 cm padu air, jisimnya adalah 200 gram. Jadi, bila kita masukkan nilai jisim dan isi padu air ini ke dalam persamaan tadi, ketumpatan air adalah 1 gram per cm padu. Minyak ini pula, untuk 200 cm padu minyak, jisimnya adalah 171 gram. Maka ketumpatan minyak adalah 0.855 gram per cm padu. Didapati di sini, ketumpatan air adalah lebih tinggi berbanding ketumpatan minyak. Jika saya tuangkan di dalam bekas yang sama, minyak timbul di atas air. Kenapa? Kerana ketumpatan minyak adalah lebih rendah dari air. Mari kita buat perbandingan antara duit shilling, penutup botol dan polisterina dengan dua cecair ini pula. Duit shilling tenggelam dalam kedua-dua cecair. Penutup botol tenggelam dalam minyak, tetapi timbul di atas air. Polisterina pula timbul di atas kedua-dua cecair. Jadi, kita boleh rumuskan, duit shilling merupakan objek paling tumpat, diikuti air, penutup botol, minyak dan polisterina. Kembali kepada air teh 3 layer ini. Sekarang kita sudah faham kan? Lapisan ini terbentuk kerana ketumpatannya yang berbeza. Pada asalnya, prinsip ketumpatan ini hanya digunakan untuk menilai suatu bahan itu timbul atau tenggelam. Macam peribahasa tu, untung sambut timbul, untung batu tenggelam. Kita sepatutnya berterima kasih dengan saintis yang mengkaji sehingga ia digunakan dengan lebih meluas. Contohnya, pemilihan bahan dan reka bentuk kapal, menilai keturunan bahan dan banyak lagi. Masih banyak ruang untuk kita teruskan bereksplorasi dan berinovasi. Sekian, selamat bereksplorasi dan berinovasi. Adik Nazura bercerita mengenai ketumpatan dan melakukan eksperimen sains yang sangat menarik, ringkas dan senang dipahami. Seterusnya bagi pertandingan reka cipta Face Mask Shield oleh adik Nur Syaurah Akilah Zamzami dari Sekolah Kebangsaan INA 62 Kota Kinabalu Sabah. Kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Syaurah Akilah binti Zamzami daripada SK 62 tahun 4 Zamzami. Saya telah mereka cipta face mask shield yang diberi nama Carbomino. Berikut ialah bahan-bahan dan peralatan yang saya gunakan. Mencipta projek saya.
telah aplikasikan antaranya prinsip pantulan cahaya dan kegunaan magnet melalui subjek sains diaplikasikan ke dalam CoverMe. Kemahiran teknologi maklumat dalam menghasilkan paparan ruang tema menggunakan Microsoft PowerPoint. Mengukur projek dengan melalui pengetahuan subjek matematik, melakar, susun atur, dan pemilihan warna yang sesuai dalam subjek pendidikan seni visual. Mengaplikasi penggunaan teknologi alatan elektronik yang dapat meningkatkan ciri-ciri keselamatan kepada pengguna. Balik-balik siap bilang rindu sama kamu. Pikiran melayang macam tinggi langit biru. Sekarang kita jauh, memang saya mau pulang sabar dulu. Sudahkan saya bilang rindu juga kamu. Melayang limpas tu puncak gunung Kinabalu. Sekarang saya tunggu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menerusi pertandingan ini, kita dapat lihat bakat, kreativiti dan keupayaan pelajar lebih terselah menerusi pengetahuan dan kepelbagaian inovatif STEM yang ditunjukkan. Adik-adik, tahniah kepada semua yang telah menang ataupun tidak. Yang penting adik-adik, usaha yang telah ditunjukkan. Terima kasih kepada semua yang menonton dan yang memberi sokongan kepada STEM Online Challenge 2020 anjuran BSKK KPM. Sebelum mengakhiri program, kita tonton satu lagi video oleh adik Lenitra Kanagalingam dari Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Kelang bagi kategori pertandingan bercerita STEM. Bye! Yang dihormati, barisan kehakiman intelektual berkarisma dan penjaga masa yang setia. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Rintihan Merak. Namaku Merak. Dalam dunia sains, aku dikenali sebagai Pemokristatus. Aku dilahirkan di sebuah hutan yang kaya dengan hazanah. Bersama-sama rakan-rakanku flora dan fauna seperti meranti, cengal, harimau belang, dan sebagainya. Kami hidup dengan begitu gembira dengan bantuan sang surya, air, dan udara yang segar. Aku bangga dengan rakan-rakan floraku yang menjadi kawasan tadahan hujan, sumber makanan, sumber pendapatan, dan membekalkan oksigen kepada manusia. Akar pokok menjadikan struktur tanah kuat dan mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Tiba-tiba, tolong! Tolong! Jadi kawanku si Meranti. Aku terlihat si Meranti diikat dan diukur dengan tali pengukur. Gergaji mesin telah memotong badan Meranti. Meranti! Aku meraung. Pada malam itu, kami tidur dalam kesedihan dan ketakutan. Selang beberapa hari, pemburu hara pula mencerobohi habitat kami. Rakanku Elephas Maximus ditembak untuk mendapatkan gantingnya. Pantera Tigris Jacksoni pula dibunuh dengan kejam untuk mendapatkan kulitnya. Rakan-rakanku lari bertempiaran untuk melindungi diri. Bahagian badan mereka dijadikan pakaian, sumber makanan, perhiasan, dan ubat tradisional. Mengapa manusia mengancam keselamatan kita? Mengapa ibu saya harus ditebang? Soal anak Meranti, tentulah kerana kamu berharga. Batang pokok boleh dijadikan rumah dan
jati, kalau mereka terbangkau, mereka boleh menghasilkan 20 rim kertas. Aku bijak mencela. Aku menangis teresak-esak mengingat kembali saat rakanku gajah dan harimau dibunuh. Hari berganti hari. Bumi kami terus diserga. Jentera pemotong dan gergaji tangan terus menunjukkan kezaliman ke atas haiwan yang diancam kepupusan. Tahukah kawan-kawan, haiwan yang diancam kepupusan bermaksud haiwan yang semakin kurang bilangannya di bumi. Pada waktu itu juga kedengaran suara manusia. Kita kaya, kita kaya. Sifat tamak menguasai diri mereka. Penduduk kampung yang berhampiran hutan itu telah membuat aduan kepada Jabatan Perilitan dan Jabatan Perhutanan. Mereka yang tidak bertanggung jawab telah dikenakan tindakan undang-undang. Akhirnya, pemeliharaan telah dilakukan bagi mengekalkan keadaan asal rakan flora dan faunaku supaya tidak pupus. Habitat kami diwartakan sebagai kawasan hutan simpan. Aku dan rakan-rakanku hidup bebas dan gembira semula. Kawan-kawan, jadikanlah cerita ini sebagai teladan. Janganlah kita alpa dalam mengejar kekayaan sehingga menyiksa hartanah bumi. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM